Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, alhamdulillah summa alhamdulillah, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat bertemu sekali lagi. Hari ini kita bertemu petang sebab minggu lepas pun tak dapat bertemu. Saya ada kerja nak diselesaikan. Alhamdulillah semua dah selesai. Jadi kita teruskan perjumpaan kita. Dan sebenarnya ada beberapa perkara kita nak katakan sebelum kita bermula. Sebenarnya saya ada kami ada plan sebenarnya, insya-Allah, anjuran Al-Biqai Training Center pada bulan yang nanti, insya-Allah. Kalau tuan-tuan lihat dalam page kami, page Al-Biqai Training Center tu, kita akan adakan kursus tadabbur surah Yasin, iaitu pada 30 Oktober. InsyaAllah, kalau nak tahu lebih lanjut boleh tengok kepada page kami Al-Biqai Training Center. Kemudian juga ada plan lagi, insyaAllah bulan 12, bulan hujung-hujung tahun tu, kita nak cuba adakan tadabbur ringkas juga macam ni juga, tapi kita nak adakan setiap hari, dalam masa 30 hari macam tu, insyaAllah. Setiap hari satu hari satu muka surat lah. Untuk itu program akhir tahun lah, kita kata. Mudah-mudahan Allah permudahkan impian harapan kita ni lah, insya-Allah. Kalau boleh masa tu kita nak buat sekali dengan, kalau ada mungkin kita nak letak ada slide ke, insya-Allah, untuk memudahkan tuan-tuan puan-puan yang nak rujuk ke, insya-Allah. Itu kita akan fikirkan kemudian lah. Okey, apa khabar tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kita bertemu sekali lagi dalam program kita, program tadabbur ringkas. Tujuan utama ialah untuk kita mempelajari ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Sebagai orang yang dilahirkan Islam, terutamanya, tak logik kalau kita baca macam-macam jenis buku, tiba-tiba kita tak tahu Al-Quran. Jadi itu sangat menyedihkan lah. Jadi kita kena tahu, yang paling utama ialah kita kena tahu Al-Quran itu sendiri. Dan seperti mana saya tak jemu-jemu mengatakan, ini bukan kelas tafsir, ini bukan cubaan untuk menafsir Al-Quran sendiri, tetapi adalah cubaan untuk kita tadabbur Al-Quran. Sebab Quran itu sendiri diturunkan untuk kita tadabbur. Jadi, dan tentu saja untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, bagi kita mencapai kebaikan di dunia dan di akhirat. Okey, Taib biduni ida'ati waqti, tanpa kita melengahkan masa, kita terus kepada muka surat yang ke-65 daripada surah Ali Imran. Kita dah sampai ayat 115. Jadi hari ni kita nak masuk ke muka surat 65. Sebelum tu kita nak remind sikit lah, kita nak murajaah sedikit apa yang telah kita bincangkan sebelum ini. Jadi sebelum ini, daripada ayat 110 sebelum ini, kita dah bincang bahawa umat Islam telah dijadikan sebagai umat yang terbaik dan dilahirkan untuk manusia. Apa tujuan utama dia ada? Dia hidup dalam muka bumi ni untuk suruh orang buat yang makruf, suruh orang buat benda baik, dan juga mencegah orang daripada buat kemungkaran. Itu dia. Dan Allah SWT memperingatkan, kalau orang ahli kitab ni dia nak ikut Islam, maka itu adalah perkara yang sangat baik untuk mereka. Bahkan mereka mendapat dua pahala. Saya tak ingat dia sama ada dalam hadis atau dalam Quran. Tuan-tuan boleh rujuk, insya-Allah. Jadi, dan mereka ini, kata Allah SWT, mereka orang-orang yang tak beriman ni, mereka termasuk dalam golongan orang fasik. Orang fasik ni kita boleh
kita boleh katakan beginilah orang yang telah keluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berterusan melakukan sama ada dosa-dosa kecil yang membuatkan dia membawa kepada dosa-dosa yang besar. Jadi telah keluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak tergolong dalam golongan tersebut. Jadi orang kata mereka ni takkan mampu nak bagi bahaya pun kepada kita. Jadi kita teruskan saja berdakwah, melainkan gangguan-gangguan kecil. Mereka ni bukanlah orang yang berani sangat kata nak menentang Allah, Rasulullah SAW secara berdepan. Orang Yahudi ni bukan berani sangat pun. Mereka ni banyaknya cakap belakang sahaja. Jadi mereka ni siapa orang yang tak nak ikut Islam ni, mereka yang sentiasa menentang Allah SWT ni, setelah mendapat kebenaran, sebenarnya mereka ni diliputi kehinaan di mana saja mereka berada. Sebab apa mereka mendapat penghinaan itu? Sebab antara mereka yang buat ialah apa yang perbuatan mereka yang buruk, ialah mereka, keturunan mereka sebelum ini, nenek moyang mereka membunuh para nabi dan para rasul, dan mereka juga cuba nak lakukan kepada Nabi Isa AS. Dan akan mereka ingat mereka dah bunuh Nabi Isa AS, dan mereka cuba untuk bunuh Nabi akhir zaman itu sendiri, iaitu Rasulullah SAW. Jadi mereka itu walaupun tidaklah semua, mereka ni walaupun tidak semua, tapi kebanyakan mereka membuat perkara yang buruk ini. Tapi ada je orang ahli kitab ni yang jujur. Mereka baca ayat-ayat Allah, mereka tunggu kedatangan Rasulullah SAW. Sedangkan tak silap Warakah bin Nawfal tu, jadi mereka bersujud solat. Bila mereka jumpa Rasulullah, seperti Abdullah bin Salam misal, mereka ikut Islam. Abu Hatim kan tak silap, mereka ni ahli kitab, mereka ikut Rasulullah SAW. Abu Hatim ni daripada kalangan orang Nasrani. Sekejap je nama dia kalau tak silap saya, kita rujuk tu. Nama dia adalah Adi Ibn Hatim radhiyallahu anhu. Dia daripada kalangan orang Nasrani. Dia masuk Islam. Kira orang hebat lah. Ada satu lagi Abdullah bin Salam. Jadi dia ni masuk Islam juga. Okey, kita kalangan orang Yahudi atau Bani Israel lah. Orang Yahudi lah kita kata. Tapi dia masuk Islam. Jadi taklah semua kita boleh sapu bersih, oh semua ni jahat, orang Yahudi semua jahat. Tidak. Kita dah kata sebelum ini, pertemuan-pertemuan sebelum ini, bukan kerana bangsanya Yahudi kita benci dia, kita bermusuh dengan dia. Islam laknat, Allah laknat dia bukan kerana bangsa dia. Bangsa tu Allah yang cipta, kan? Tetapi kerana apa mereka itu dilaknat? Kerana mereka menentang Allah SWT. Jadi kalau kita Melayu, kita Cina, kita India, kita Kadazan ke, kita bangsa apa pun, kalau kita menentang Allah SWT, maka kita terbuka kepada kemarahan Allah SWT setelah kita mendapat kebenaran. So Allah kata mereka ni beriman kepada Allah dan hari Ahad, suruh buat baik, suruh buat perkara makruf, cegah daripada mungkar, dan bersegera melakukan kebaikan, maka mereka termasuk orang-orang soleh walau apapun bangsa dia. Dan kebajikan apa pun yang mereka kerjakan, tak ada yang mengingkarinya, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Walaupun dia ni buat amalan ni secara secara senyap, tetapi Allah mengetahui. Tak perlu pun dia nak cerita kat orang ke, dia nak record ke, nak cerita kat orang, Allah SWT tahu. Walaupun orang tak tahu, tapi yang penting Allah SWT tak tahu. Allah SWT Maha melihat. Okey, tayyib, alhamdulillah, selesai. Jadi kita masuk kepada ayat yang seterusnya, muka surat ke 65. Okey. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini ayat 116 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru la tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Jadi Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang rejam. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, la tughniya anhum amwaluhum, baik harta maupun anak-anak mereka, wala auladuhum, walaupun anak-anak mereka, maupun anak-anak mereka, minallahi syai'a, sedikit pun tak dapat
menolak azab Allah. Wa ulaika ashabun nar. Mereka ini adalah ahli neraka. Mereka penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Mereka itu dan mereka akan kekal di dalamnya. Baik. Jadi kita dapat lihat bahawa Allah SWT mengatakan kepada orang kafir bahawa harta benda mereka, anak-anak mereka yang mereka banggakan keturunan mereka ni tak sekali-kali pun dapat menyelamatkan mereka daripada azab Allah. Mereka selalu menghina Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ni dia anak lelaki dia semua tak survive. Maksudnya tak sampai umur dewasa, meninggal kecil. Tapi Allah kata tak, harta kamu, anak-anak kamu ada anak lelaki ke yang hebat ke, boleh banggakan keturunan kamu, dia tak bagi apa-apa manfaat. Sebab Allah SWT maha kaya, Allah tak perlukan kalian punya nak rasuah. Allah tak boleh, tak mampu. Allah tak perlu, Allah tak pandang sebab tu. Sebab Allah yang jadikan semua tu. Dan mereka tu kata Allah ahli neraka dan mereka kekal dalamnya. Kenapa Allah sebut harta benda anak-anak ni? Sebab antara sebab kenapa mereka kufur kepada Allah SWT, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, pertamanya antaranya ialah kerana tamakkan harta, tamakkan pengaruh. Mereka banyak sekali dalam sejarah, misal kita lihat kenapa Firaun, antara sebab kenapa dia kufur, sebab dia ada pengikut yang merosakkan dia. Kalau tuan-tuan boleh dapatkan saya tak ada share pun, tapi saya cuba nak kongsi ilmu. Tuan-tuan boleh dapatkan daripada Ustaz Syahri Abdul Rahman misalnya. Kalau tak silap dia tulis buku tentang orang pengikut-pengikut yang merosakkan. Daripada Tadabbur Center, kalau tak silap saya lah. Tuan-tuan boleh rujuk kat sana. Saya rasa buku tu mesti sangat menarik. Saya pun belum baca lagi, belum beli lagi. Tapi tajuk tu pun dah cukup menarik dah. Kita tahu ada follower yang merosakkan manusia, menyebabkan manusia tak mau berubah. Kita lihat kepada siapa? Kalau dalam hadis riwayat Bukhari, dalam Kitabul Wahyu tu kan, di mana Allah SWT cerita berkenaan dengan Nabi SAW cerita berkenaan dengan Hirokla. Hirokla tu dia dah nak masuk Islam dah. Dia nak ikut Rasulullah SAW. Tetapi dia tak jadi. Sebab apa? Pengikut tak nak ikut. Jadi Allah kata apa? Harta benda pengaruh anak pinak mereka ni yang menyebabkan kadang-kadang mereka tidak mahu, mereka kufur kepada Allah SWT. Kerana mereka fikir mereka ada segala-galanya. Mereka tak ikut Allah pun tak apa. Ada orang lain akan ikut. Tapi sebenarnya perkara yang mereka ada ni tak dapat menolong mereka ni. Di dunia pun mereka tak dapat tolong. Kalau Allah nak datangkan azab, Firaun siapa boleh selamatkan dia? Tak ada siapa boleh selamatkan dia. Tak ada siapa boleh kalah. Tak ada siapa boleh selamatkan Rom daripada kalah dengan tentera Islam. Tak ada siapa. Ketika pada zaman Rasulullah SAW, tak ada siapa. Pada zaman Khalifah. Jadi di dunia pun tak boleh nak tolong, apatah lagi di akhirat. Dan malang sekali nanti di akhirat mereka akan masuk neraka. Maksudnya seolah-olah dah confirm, dah ada grant dah. Macam tu, dah ada grant neraka dah. Mereka jadi sahabat neraka, pemilik neraka. Mereka kekal. Mereka adalah pemilik neraka. Mereka adalah orang yang memiliki neraka. Bukanlah memiliki, sebenarnya mereka jadi penghuni lah. Jadi seolah-olah sahabat kepada neraka tu. Mereka ini dinamakan, kita boleh katakan orang yang jahannamiyun. Orang yang kekal dalam api neraka jahanam. Bukan duduk sekejap saja, tapi dia permanent resident lah ni, selama-lamanya, disebabkan kerana dosa mereka, dan tidak ada yang dapat menyucikan mereka kelak. Sebenarnya tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, walaupun ini adalah ingatan kepada orang yang kafir kepada Allah SWT, tapi pada hakikatnya orang yang beriman pun tak akan bermanfaat buat mereka. Harta benda mereka, anak-anak mereka pun tak boleh nak bantu pun, menolak keputusan Allah. Tetapi kalau kita pun tidak beriman pada Allah SWT. Tetapi ada tapi dia, kalau kita ni orang beriman, kita ni didik anak kita elok-elok, kita gunakan harta untuk kebaikan, maka dia boleh jadi syafaat kelak di akhirat buat kita. Tu beza sebenarnya untuk kita dan juga orang kafir. Itu rahmat yang Allah beri kepada orang Islam. Tu Allah kata Ar-Rahim. Tu kita ada benda kan, ketika bila kita mati kelak, yang kita akan bawa, yang kita semua kita akan tinggalkan di dunia ni. Tapi 3 benda yang kita akan bawa
Tiga benda yang akan bagi manfaat kepada kita kelak. Manfaat kepada kita setelah kita mati. Kita nak lihat hadis tersebut. Apa dia? Rasulullah SAW berfirman. Kita bacakan hadis tersebut. Mudah-mudahan ada barakah. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata al-insanu in qata'a anhu amaluhu illa min thalathah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara. Apakah perkara itu? Illa min thalathatin, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah. Kecuali apa tiga perkara? Sedekah jariah, amal jariah, sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan dengannya, dan anak soleh yang mendoakan dia. Itu dia. Itu je tiga yang boleh memberi manfaat. Ada guna kalau betul caranya. Tidak berguna kalau salah caranya. Itu dia sebenarnya, simple dia sebenarnya agama Islam ni. Dia punya basic dia. Lepas tu Allah terus melanjutkan masalu ma yunfiqu, ayat 117. Kita pergi ringkas macam biasa. Mathalu ma yunfiquna fi hazihil hayatid dunya kamathali rihin fiha sirrun asabat hartha qaumin zalamu anfusahum fa'ahlakat wa ma zalamahumullahu walakin anfusahum yazlimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, contoh, perumpamaan, misalan harta yang mereka infakkan dalam kehidupan dunia ini ibarat angin yang mengandung hawa yang sangat dingin yang menimpa tanaman, yakni milik suatu kaum yang menzalimi diri sendiri, lalu angin itu merosaknya. Allah tak zalimi mereka. Ingat, Allah sebelum ni, kalau pertemuan sebelum ni kita dah bincang, Allah bukan tak setakat tak menzalimi kita, Allah berkehendak nak zalimi kita pun tak ada. Tak ada, Allah tak berkehendak pun. Impian, kehendak, rasa nak pun tak ada. Macam Allah, dia tidak ada rasa mengantuk pun. Rasa mengantuk pun tak ada. Mukadimah mengantuk pun tak ada. Apatah lagi, sama dah seperti Allah, dia tidak ada rasa nak zalim pun tak ada. Apatah lagi zalim. Jadi Allah kata, perumpamaan harta yang Allah tak zalimi mereka, tapi mereka yang zalimi diri mereka sendiri. Itu kata Allah. Itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah SWT kata, bandingan apa yang mereka belanjakan dalam kehidupan dunia ini, sekalipun amal-amal yang baik, kata-kata dia yang baik, sama dah seperti angin yang bawa udara yang amat sejuk menimpa tanaman kaum yang menganiaya diri mereka sendiri lalu membinasakannya. Dan ingatlah, Allah tak menganiaya mereka, Allah tak zalimi mereka, tapi mereka aniaya diri mereka sendiri. Dalam kitab tafsir ni tuan-tuan, ada disebut infak dalam ayat ini apabila ada orang bawahan bayar kepada orang atasan, iaitu anak murid bayar kepada guru ulama mereka, ulama suk mereka lah. Jadi apa yang mereka buat? Mereka bagi banyak duit kepada guru mereka dengan harapan guru-guru mereka itu akan dapat menyelamatkan mereka. Itu antara ajaran sesat dah. Mereka buat perkara tersebut. Tetapi apa yang mereka belanjakan itu sebenarnya seperti angin yang lalu saja, tak bagi manfaat. Atau juga boleh kita katakan tentang musyrikin Mekah yang kumpul duit untuk serang kembali umat Islam selepas mereka kalah di perang Badar tu. Mereka ramai-ramai kumpul duit keuntungan mereka tahun itu untuk membayangi peperangan menentang umat Islam di Madinah. Mereka infak, tapi infak itu menyerumuskan mereka ke dalam neraka. Jadi ini ajar kita bahawa infak yang terima hanyalah infak dalam perkara yang baik. Kita pun selalu keluar duit kan tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, kita selalu keluar duit. Tapi persoalannya, infak, ke manakah kita infak duit kita? Adakah ke tempat hiburan, buat majlis-majlis yang lara? Itu semua nanti tak akan bagi pulangan yang baik kepada kita. Rugi.
Itu pelaburan yang buruk. Kalau seorang pemimpin negara tu dia kena fikir apa yang nak dibelanjakan. Zaman ni ekonomi meleset ni dia kena fikir duit ni sepatutnya nak belanja kat mana. Jangan bazirkan atas perkara-perkara maksiat, atas perkara-perkara yang lara yang tak memberi manfaat kepada manusia. Antara satu kebaikan yang manusia itu apabila dia tinggalkan perkara yang tak beri manfaat. Kama saliri, seperti mana angin fiha sirrun asabat hartha qaumin zalamu anfusahu fa ahlakat. Dia sama seperti angin yang bawa udara yang amat sejuk yang menimpa tanaman kaum yang menganiaya diri mereka sendiri lalu membinasakannya. Kalau kita boleh bayangkan seperti angin yang sangat kuat, dalam dia ada udara yang sangat sejuk, angin dan udara itu apa yang dia lakukan? Membinasakan tanaman. Lafaz harf ni maksudnya tanaman yang dah bersedia untuk dituai. Jadi kalau tanaman yang sudah nak boleh tuai ni, maksudnya dia menilai lah, sebab ada hasil. Dan tuan punya tanaman tu dia nak tengok setiap hari. Kalau kita balik ke kampung, misal kampung kita ada tanah padi misalnya, pasal kita di utara ke kan, kita lihat ada tanah padi. Oh, dia kata cantiknya. Orang-orang yang bertanggungjawab dalam mengerjakan tanah tersebut, oh sangat harap dah kepada hasil tuaian. Bayangkan dah ready untuk dituai, tinggal esok nak bangun tidur je, tinggal nak tuai, tengok-tengok bangun pagi dimusnahkan. Sudah binasa begitu saja. Maka malang sekali. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan perasaan tuan tanaman tu apabila melihat tanaman yang dijaganya, berapa banyak duit dia telah keluarkan, baja, pelihara, racun lagi nak jaga supaya binatang ni tak makan, upah orang lagi. Macam-macam perkara kalau setengah orang dia macam-macam benda dia buat. Kalau nak tanah yang tak subur tu dia nak suburkan, macam mana dia nak buat, tambah tanah lah, berubat lagi pokok tu lagi, apa lagi dengan bakar bagi supaya tanah tu elok. Tapi akhirnya musnah aja macam tu. Sudah tentu sangat sedih, sangat orang kata menyesal lagi apabila melihat bagaimana infak yang diberikan kepada tempat, masa yang dia habiskan, kehidupan umur yang dia habiskan, dia tinggalkan keluarga dia tinggalkan perkara yang lain semata-mata untuk melihat hasil, jadi sia-sia sahaja. Itu sebenarnya perasaan orang-orang yang sesat apabila mereka lihat hasil daripada infak mereka yang salah tu. Kemudian Allah jelaskan, wa ma zalamahumullah, Allah tak zalim kamu, walakin anfusahum yazlimun, tapi mereka lah yang zalimi diri mereka sendiri. Ingat, Allah SWT tak ada niat pun nak zalim, kehendak nak zalim pun tak ada. Apatah lagi zalim. Orang zalim ni, kita katakan orang zalim ni orang yang tak ada. Dia zalim orang, dia nak ambil harta orang sebab dia tak ada, dia tak cukup, dia nak lebih lagi. Allah dah ada segala-gala, buat apa dia nak aniaya orang? Jadi bukanlah Allah zalim, tapi mereka dikenakan dengan balasan itu kerana mereka abaikan arahan Allah. Allah ada satu lagi sifat, adil dan maha membalas. Jangan lupa kepada sifat Allah yang itu. Jadi kerana mereka abaikan arahan Allah, kita kena ingat Allah tak pernah zalim. Segala perbuatan Allah tidak akan pernah zalim. Itu kena ingat sungguh-sungguh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kita katakan tadi, sebenarnya harta ini kalau digunakan dengan baik boleh membantu kita masuk ke syurga Allah SWT. Jadi perlu kita perhatikan aktiviti kita dalam membelanjakan harta, mesti digunakan atas perkara yang baik, mesti digunakan untuk jalan Allah SWT, dan dengan syarat ialah mestilah kita adalah orang yang beriman. Kalau tidak, macam mana pun baik kita, kalau kita tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sia-sia sahajalah amalan kita, tidak ada nilai di sisi Allah SWT, sebab Allah tak menginginkan langsung apa yang kita lakukan. Apa yang kita kena buat ialah untuk jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah, kita terus. Itu perumpamaan yang senang faham sebenarnya. Allah SWT bercakap dengan kata-kata yang kita mudah faham. Kemudian kita teruskan ayat 118.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sekarang fokus dia pula pergi kepada orang beriman. Orang kafir ni dah tahu dah nasib dia kalau dia tak nak beriman. Ni orang beriman, dia pun kena beringat-ingat juga. Tu kata tazkirah. Liman yahsyah. Quran ni untuk siapa? Untuk orang yang hendak takut. Yahsyah, yang dia takut kepada Allah SWT. Dia takut terputus rahmat Allah SWT. Dia takut Allah tak redha kepada dia. Mana mungkin Allah SWT yang Ar-Rahman Ar-Rahim, yang memang Maha Pemurah Maha Penyayang, yang kemurahan dia itu mengatasi kemarahan dia, tiba-tiba kita termasuk dalam golongan orang yang dimurka. Tak logik sangat tuan-tuan puan-puan. Satu zat yang cukup penuh dengan rahmat, tiba-tiba kita tak dapat merahmat. Kita tak dapat rahmat dia, sangat sedih. So Allah kata ayat 118, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabalan waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayat in kuntum ta'qilun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu, yakni seagamamu, sebagai teman kepercayaanmu, kerana mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu mengerti. In kuntum ta'qilun. Okey, macam mana kita nak jelaskan ayat ni? Kita kena lihat kepada tafsir. Jelas ni tak boleh. Dilihat pada tafsir. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita lihat kepada pandangan penulis tafsir Misbah, apa kata beliau hafizahullah? Harta dan kecantikan atau ketampanan, apalagi bila ditawarkan kepada seorang, dapat menjerumuskannya. Jadi orang-orang kafir ni, dia tak segan-segan gunakan kedua-duanya untuk menarik hati kaum muslimin. Kita lihat macam mana orang putih dia buat movie. Sekarang saya ikut juga series ni kadang-kadang sebab minat dah. Kadang-kadang tengok orang kata dengan Arrow lah, apa semua dah habis dah season dia. Dengan macam-macam lah. Kita tengok superhero punya cerita. Tapi ada yang menduka citakan, yang sangat menakutkan. Apa yang saya dapat jumpa ialah sekarang mereka cuba sebahagian daripada hero tu mereka jadikan adalah orang yang gay atau lesbian. Dia tampilkan perkara sesuatu dari segi suit dia yang cantik tu. Rupanya dia ada satu lagi, dia kelebihan dia, mereka adalah orang-orang gay dan lesbian. Sekarang mereka nak normalisasikan perkara ini dalam series-series kegemaran, superheroes kegemaran kita dan anak-anak kita. Nampak tak cara mereka? Tapi mereka presentkan in the best way. Superhero bantu orang. Masalah apa? Dia bukan orang jahat. Jadi dia cuba bayangkan begitu. Hati-hati. Tengok tak apa, tapi hati-hati. Sekadar orang kata nak berhibur sekali-sekala, tetapi hati-hati dan jangan tengok begitu saja. Mesti berfikir. Jadi orang kafir dia tak segan silu menggunakan kedua-duanya untuk tarik hati kaum muslimin. Sehingga daya tarik itu melahirkan persahabatan yang demikian kental, sampai rasa-rasa yang tak sewajar yang diketahui pihak lain pun dibocorkan kerana mereka yang bermaksud buruk itu. Terutama pada zaman Nabi lah kisah ni, sebab zaman Nabi ni apa dia tuan-tuan puan-puan, sebab peperangan masih berlaku. Jadi ada suatu perkara kadang-kadang dia adalah rahsia kerajaan, rahsia negara, tak boleh cerita kat orang. Kerana itu ayat ini mengingatkan orang-orang yang beriman dari pengikut Nabi Muhammad SAW, jangan kamu ambil jadi teman kepercayaan. Sehingga apa, bukan tak boleh kawan, tapi jangan sampai bocorkan rahsia yang seharusnya kamu pendam dalam hati. Kita kan kadang-kadang ada kawan yang kita percaya, kita cerita kat dia sebab kita nak berkongsi rasa malu kan, rasa segan. Mungkin kita suka kat orang ni ke apa, zaman muda-muda, kecil-kecil tu.
Tiba-tiba dia pula cerita kat orang lain. Orang lain gelakkan kita pula. Kita pun rasa macam, aku ingat aku boleh percaya kat kau. Itu dia. Rasa sangat dikhianati. Apatah lagi ini yang melibatkan negara, nyawa. Kedaulatan negara. Bahkan agama pun. Jadi berhati-hati Allah suruh. Ini sebab kata siasah ni kalau kita lihat dalam Islam ni ada, bukan tak bagi berkawan, tapi dia ada siasah, dia ada cara dia. Strategi. Nabi Muhammad SAW ni orang bijak. Allah didik dia kan. Dia pilih orang, dia ada pilih, kalau dia nak pilih, misal dia nak pilih, kalau tuan-tuan lihat kepada Ustaz Zuhairi misalnya, sekarang dia tengah buat dengan PTS dan dia jemput ustaz-ustaz lain. Tuan-tuan, Ustaz semalam, kalau boleh tengok kat PTS punya Facebook, saya tengok semalam, Masya Allah, best. Iaitu bagaimana ada cerita riwayat yang tidak sahih mengatakan bahawa kononnya Bilal ni suara dia tak sedap apa semua. Sebenarnya seorang lagi ustaz dia kata takkanlah Rasulullah ni kalau dia nak pilih orang, bukan dia pilih macam tu je. Dia akan pilih the best people. Orang yang terbaik di kalangan. Sahabat-sahabat yang terbaik, yang suara merdu seperti Bilal dia jadi azan. Suara dia kuat, orang boleh dengar. Itu. Nabi tak pilih orang lekeh. Abu Dhar pernah nak minta jadi pemimpin. Nabi kata tak boleh, kau lemah. Bukan maksud dia tak soleh, dia lemah. Saya tak boleh jadi pemimpin negara, tak boleh. Kita tak mampu. Kita mampu dia dalam apa yang kita boleh buat. Kita kena sedar kat mana diri kita kena ukur diri kita. Jadi mustahil. Jadi kita dapat lihat bahawa Islam ajar Nabi ini supaya berfikir dengan ada siasahnya macam mana. Siapa kita nak berkawan, siapa yang kita nak bagi muka lebih sikit, siapa yang kita jangan bagi muka hati-hati. Mesti ada siasah. Bukan maksudnya diikut apa orang kata, orang pukul kita pun bagi pipi kanan, kita bagi pipi kiri. Bukan begitu, tidak. Orang Islam tu orang yang penuh dengan strategi. Jadi orang yang di luar kalanganmu, jangan cerita, pendam di dalam hati, kerana mereka tak henti-henti menimbulkan kemudaratan bagi kamu. Upaya mereka itu disebabkan kerana mereka suka apa yang menyusahkan kamu. Kata penulis tafsir. Ni bagus kita baca ni. Sebenarnya sungguh telah nyata bukti-bukti kebencian mereka kepada kamu daripada mulut je. Yakni ucapan-ucapan, dia bicara, lidah mereka. Apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi daripada apa yang kamu dengar dari ucapan-ucapan yang buruk itu. Sungguh kami telah terangkan kepadamu ayat-ayat tanda yang membezakan kawan dan lawan, sehingga jika kamu berakal, pasti kamu tidak menjadikan mereka teman-teman kepercayaan kamu. Ini juga lagi kalau kita keluar konteks semua, Allah ajar kita. Kita jangan terpengaruh dengan emosi semata-mata. Bukan kata Islam tidak menggalakkan emosi itu ada bahagian dia, tetapi perlu digunakan dengan intelligence. Itu kata emotional intelligence, bukan sekadar emosi yang menghancurkan. Jadi kalau kita sayang orang ni, kita kena hati-hati lihat dia ni macam mana, saat mana kita hubungan kita dalam keluarga, suami isteri sendiri. Kalau suami tak dera kita ke, isteri tak dera kita ke, bukan semua benda kita boleh cerita kat adik-beradik kita. Kadang-kadang kita sayang kat suami kita, kita cerita just nak lepaskan perasaan je, menyampah kat suami hari tu, menyampah kat isteri hari tu, kita cerita kat adik-beradik salah faham. Jadi timbul kebencian. Dia pun duk cari orang lain pula sebagai berganti dan sebagainya. Akhirnya keluarga boleh musnah. Itu baru peringkat kecil begitu. Belum cerita dengan peringkat negara lagi, orang-orang yang kafir yang tak tahu apa yang mereka nak lagi, terutama pada zaman yang masih ada peperangan. Jadi ada juga ulama memahami ayat ni sebagai larangan bergaul akrab dengan orang Yahudi. Ada lagi yang faham bahawa larangan itu terhadap orang munafik. Jadi teks ayat sifat umum, kata penulis tafsir mendukung pendapat ketiga yang menyatakan bahawa dia bersifat umum. Siapa pun yang sifatnya seperti dimukakan atas, sama ada orang kafir atau orang Islam sekalipun, kalau dia ada perangai macam ni, maka kena berhati-hati. Itu dia. Jadi bukanlah maksudnya kita tak boleh berkawan, tetapi Allah ajar kita berhati-hati. Orang kata kat pepatah Melayu kata apa? Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sesekali. Jadi kalau buat baik tu berpada-pada, ada masa dia kan. Terutama lelaki dengan perempuan orang tengah couple kita tengok indah semua. Kita maaf cakap, orang kata buang angin pun wangi, kata kentut pun wangi, kata. Tapi bila dah orang kata habis madu,
sepah dibuang kan, kita kata macam tu. Jadi jangan sampai kita mengadakan maruah hanya kerana terpedaya dengan kata-kata manismu. Jadi kita boleh kait-kait dengan kehidupan kita ni. Wallahu a'lam. Jadi ini tentu saja berkenaan dengan agama, lebih-lebih lagi kita kena berhati-hati. Okey. Terus pada ayat 119. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau 'addu 'alaykumul anamila minal ghaiz qul mutu bi ghaizikum innallaha alimun bidzatis sudur. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya dalam ayat ke-119. Demikianlah kamu, macam nilah kamu, beginilah kamu. Kamu suka mereka padahal mereka tidak menyukaimu. Kamu beriman kepada semua kitab. Apabila mereka jumpa kamu, mereka kata kami beriman. Dan apabila mereka menyendiri, mereka gigit ujung jari kerana marah benci kepadamu. Marah dan benci kepadamu. Katakanlah, matilah kamu. Matilah kamu, mutu. Ini bukan mutu sahabat kita. Ini mutu maksudnya matilah kamu. Jangan cakap kat kawan kita mutu, matilah kau. Tak, kau ni mutu, matilah kau. Tak, jangan macam tu. Kita ada perjanjian yang baik dengan sahabat-sahabat kita yang lain. Kita tidak berhusung dengan mereka. Mutu di sini maksud matilah kamu. Kerana apa? Kemarahanmu itu. Sungguh Allah mengetahui segala isi hati. Innallaha alimun bidzatis sudur. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat 119 ni ayat yang lanjutan daripada ayat 118 tadi, di mana Allah SWT suruh hati-hati. Kalau terjemahan Inggeris dalam Sahih International, dia kata, here you are loving them, but they are not loving you. While you believe in the scripture, all of it, and when they meet you, they say, we believe. But when they are alone, they bite your fingertips and at you in a rage. Say, die in your rage. Indeed, Allah is knowing of that within the breast. Jadi itu cakap Allah SWT. Kalau kita datangkan, kalau terjemah Inggeris pun menarik juga sebenarnya. You are loving them but they are not loving you. Kamu suka kat dia, kamu sayang kat dia, kamu cinta kat dia, tapi dia apa pun tak rasa kat kamu. So awas. Kamu ini adalah orang-orang yang melanggar larangan. Kamu sajalah yang suka percaya mereka sedang mereka tak suka pada kamu. Kamu juga beriman kepada segala kitab Allah sedang mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Apabila mereka bertemu dengan kamu, mereka kata kami beriman. Tapi apabila mereka berkumpul sama mereka gigit ujung jari kerana geram marah kepada kamu. Katalah wahai Muhammad, matilah kamu dengan kemarahan kamu itu. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui akan segala isi hati yang ada yang dalam dada mereka. Jadi Allah tegur kita dalam ayat ini, tentu saja para sahabat pada zaman itu, kamu sahaja yang kasih pada mereka. Yang ni orang yang menentang Islam. Bukan kata kawan kita, jiran kita, kita jumpa kat kedai, ini semua pura-pura ni. Tak juga. Ada je orang yang baik, ramai je yang baik. Tapi kalau kata yang ini pada zaman yang memang kritikal ni, ada orang yang cuba ambil kesempatan. Orang yang berpura-pura. Jadi mereka ni sebenarnya menentang Islam. Kita boleh nampak, boleh kenal pun sebenarnya. Kita kasih pada mereka sebab kadang-kadang ada acara mereka adalah saudara kita pun. Jadi sebenarnya mereka tak kasih pada kamu. Kamu saja yang tergila-gila pada mereka, nak tiru cara hidup kan. Kita nak tiru cara hidup kan. Kalau tengok artis, kita nak tiru cara hidup mereka. Artis barat dah kita kata. Cara pakaian mereka, cara pemikiran mereka. Superhero sekarang kan, macam-macam. Kita tengok apa semua, rupanya dia nak baru punya. Sekarang kita tengok cerita anak-anak kita, kita tengok cerita macam di macam-macam tempat lagi, platform mesti ada nak kata ada ciuman yang tak bagus, yang tak elok. Ciuman intim kita kata macam tu. Sahaja nak didatang. Padahal cerita kanak-kanak. Memang orang kata nak merosakkan manusia. Yang pelik dia bukan, mereka bukan sekadar merosakkan
bangsa lain, bahkan mereka merosakkan bangsa mereka sendiri, anak-anak mereka sendiri. Bayangkan kalau anak-anak mereka pun mereka tak kisah, apatah lagi kita. Kita kata hati-hati. Jadi kamu beriman kepada segala kitab Allah, kamu beriman kepada semua kitab suci asal daripada Allah saja kamu terima. Tapi mereka nak guna kitab mereka saja, kononnya lah. Yang lain mereka tolak. Yahudi terima Taurat je, tolak Injil. Nasrani terima Taurat dan Injil, tolak Quran. Ada antara selain ialah sebab kita beriman kepada semua kitab lah mereka benci kita. Sebab mereka tak beriman dengan ikhlas. Mereka pun tak beriman betul pun dengan kitab mereka. Mereka buat alasan je. Itu pun mereka dah ubah. Mereka beriman dengan perkara yang akan memenangkan mereka saja. Jadi mereka ni pandai kawan, pandai cakap, pandai helah. Bila dengan kita, mereka kata mereka suka Islam. Agama Islam ada je persamaan dengan mereka. Agama Islam dan agama mereka lebih kurang saja, sama-sama ajak kepada kebaikan. Mereka kata setiap agama tu sama. Itu antara doktrin, hujah-hujah yang mereka datangkan. Slogan-slogan yang mereka datangkan. Dan banyak lagi mereka kata supaya kita lembut kepada mereka. Mulut mereka manis saja kalau di hadapan kita. Tapi kalau duduk kat sama mereka, apa mereka buat? Wa idza khalau addu alaikumul anamila minal ghaiz. Dia bila mereka kumpul sama sendiri, mereka gigit hujung jari kerana geram dan marah. Mereka kutuk kita. Entah apa mereka katakan, entah apa mereka gelak tentang kita, apa yang mereka rancang, kita pun tak tahu. Kadang-kadang kita terdengar juga. Kadang-kadang tuan-tuan, saya tengok anak-anak kita kalau di TikTok ke macam-macam lah platform media sosial yang lain misalnya. Kadang-kadang benda live tu kan dia pergi kat kedai kita, so kita pun sekali-sekali nak tengok juga anak-anak kita ni buat apa kan. Kalau nampak Mak Saleh misalnya, Allah, Mak Saleh tu kata dia Islam, entah betul dia Islam, kita pun tak tahu kan. Wallahu a'lam, Islam bukan semua baik. Allah seronoknya lah anak-anak kita yang pakai yang perempuan ni seronok, suka. Nampak pula handsome pula, Allah sukanya lah kata. Dia punya mudahnya sekali yang kata terpedaya dengan ujian-ujian pada zaman ini. Dia punya gembira tu lain macam, ya Allah kata. Kita kata hati-hati. Pada zaman ini penuh. Dia dugaan dia bukan kata lebih, zaman tu pun ada dugaan. Setiap zaman itu ada dugaan dia. Jadi kita tak tahu sebenarnya apa di belakang kita. Apa kemahuan manusia. Jadi kadang-kadang kita dengar mereka sangka kita tak. Kadang-kadang kita terdengar juga sebab mereka sangka kita tak dengar apa yang mereka kata. Kadang mereka tengok kita dengan geram je. Gigit ujung jari itu adalah perumpamaan marah sangat dengan kita. So apa Allah suruh cakap, qul mutu bi ghaizikum. Kamu nak buat apa kamu buatlah, gangguan-gangguan kecil pula aku tetap dengan cara aku. Matilah kamu dengan kemarahan kamu itu. Kita sebarkan sunnah, kita sebarkan Al-Quran. Kadang-kadang ada orang Islam sendiri yang menyeleweng ke, yang terpesong ke, misalnya dia tak puas hati, kita kata kul mutu, matilah kamu bi ghaizikum, dengan kemarahan kamu. Kita disuruh cakap pada mereka ini, kamu semua pergi matilah dengan kebencian kamu tu. Keras sekali apa yang Allah SWT katakan. Sebab Allah tahu apa yang ada dalam hati manusia. Allah tahu apa yang ada dalam hati mereka sekarang, dan Allah beritahu kita. Begitu juga Allah tahu apa yang dalam hati kita. Jadi kalau kita ada simpan kasih sayang lagi kepada mereka, maka itu sangat-sangat salah kalau telah jelas permusuhan yang mereka lakukan. Ini adalah ayat ni nanti akan berkait dengan perang dan sebagainya. Bukan kita tak disuruh membenci kawan-kawan kita yang bukan Islam, tetapi ini apabila mereka sendiri memang terang-terang menyatakan mereka menentang agama Islam itu sendiri, maka mereka kalau kita tak perangi mereka pun, sekurang-kurangnya kita kena berhati-hati. Itu ciri orang beriman. Orang Islam, dia dengan siapa pun dia mesti sentiasa berhati-hati. Bukan sentiasa buruk orang, tidak. Kita bergerak seperti mana orang bijak. Kita bergerak dengan orang kata prevention, saya kata kan. Kalau yang ajar rape prevention ke apa semua, mesti ada prevention, mesti ada jalan itu, mesti dengan penuh hati-hati. Bukan jalan begitu saja, bukan lepas begitu saja. Nak jalan, berlintas jalan pun kita kena hati-hati kan, tengok kiri dan kanan. Begitu juga dalam kehidupan kita, apatah lagi apa yang melibatkan soal agama, kena hati-hati. Sebab dalam berjalan berkawan ni pun macam-macam orang juga kita jumpa.
Kita tak tahu apa dia nak buatkan kita, nak rosakkan kita dan sebagainya. Kena hati-hati. So ayat 120. Kita teruskan. In tamsaskum hasanatun tasukhum wa in tusibakum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Okey, ayat 120 berbunyi, apa kata Allah Subhanahu taala, jika kamu memperoleh kebaikan, nescaya mereka bersedih hati, tapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh Allah Maha meliputi segala yang mereka kerjakan. Okey, sangat menarik. Islam ajar kita suruh berdakwah, Islam ajar kita suruh berlaku baik. Bahkan Islam tak bagi pun kalau kita ada orang kafir yang ada hubungan dengan kita, kita tak boleh mungkir janji pun. Kita tak boleh hianati mereka. Ada larangan dalam hadis pun, ada ancaman pun dalam hadis, tak dicium bau syurga orang yang hianat kepada orang kafir yang ada hubungan, yang ada perjanjian dengan orang Islam. Kalau boleh insya-Allah di masa akan datang kita bacakan hadis tersebut. Jadi ayat ni dia adalah lanjutan, kalau menulis tafsir Misbah, dia lanjutan kepada uraian tentang orang-orang yang tidak wajar diangkat menjadi teman-teman tempat menyimpan rahsia atau diserahi urusan-urusan kaum muslimin yang menentukan masa depan Islam dan penganutnya. Mereka tu di samping sifat-sifat yang disebutkan pada ayat lalu, jika kamu disentuh, yakni mendapatkan walau sedikit pun kebaikan, sentuh ni sikit je benda yang dapat, seperti nikmat sihat, untung material, menang dalam perang misalnya pada zaman Nabi, nescaya mereka sedih hati akibat sentuhan yang sedikit itu. Tapi jika kamu ditimpa bencana yang besar, barulah mereka bergembira. Kat sini hujan ya tuan-tuan, kalau ada gangguan sikit minta maaf. Mumpung kita doa lah, Allahumma sayyiban nafi'an. Tempat-tempat kita ni pun ada banjir juga. Mudah-mudahan Allah bagi hujan yang rahmat. Allah ampunkan segala dosa kita, makbulkan doa kita, angkat wabak penyakit kita, ampuni kita semua, saudara kita yang telah pergi semua, rahmati kita semua. Baik, diteruskan, tapi jika kamu ditimpa bencana yang besar, barulah mereka gembira karenanya. Kalau bencana itu kecil, mereka biasa-biasa saja. Mereka harap bencana itu lebih besar menimpa kamu. Menghadapi sikap mereka itu, kata penulis tafsir ni, Allah pesan kepada kaum muslimin agar tetap bersabar, tabah, takwa. Pada zaman kita kan, kita tengok di barat macam-macam benda mereka buat, di Palestin macam-macam benda mereka buat. Apa kita kena buat? Kena sabar, tabah, takwa. Kerana jika kamu sabar dalam mendisiplinkan diri, tak terbau oleh nafsu, cinta yang bukan pada tempatnya. Itu dia, cinta yang bukan pada tempat dia. Itu perkataan yang sangat baik. Dan bertakwa, ini tafsir daripada orang Indonesia dan sangat bagus. Bagi saya sangat bagus. Ada pandangan-pandangan dia yang boleh diperbincangkan, diperdebatkan, tetapi kebanyakannya alhamdulillah okey. Jadi yakni menghindari tipu daya mereka atau bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan seluruh tuntutan yang termasuk yang disebutkan ini. Termasuk juga upaya menangkal tipu daya mereka, nescaya tipu daya mereka sedikit pun tak datangkan kemudaratan kepadamu, tetapi bila tidak, maka bahaya dapat menimpa kalian. Memang kata penulis tafsir ini, boleh jadi itu mengganggu kamu, tapi gangguan yang kecil dan tidak akan bererti dan tidak bermakna, tak bagi kesan pun, gangguan kecil dia. Kerana itu yakinlah bahawa Allah akan bimbing dan bantu kamu membatalkan tipu daya mereka. Yang penting kita berterusan buat kerja kita, kita tak bermusuhan dengan orang. Hanya Allah nak bagi hidayah kepada dia, alhamdulillah. Kalau tidak, kita kena berhati-hatilah sentiasa. Berkawan macam biasa, ada muamalat yang baik, alhamdulillah kita buat. Kita hidup sama-sama dengan harmoni. Tetapi dalam apapun melangkah kita bukanlah langkah biasa. Langkah kita adalah sentiasa penuh dengan hati-hati. Sebab orang mukmin ni dia tak masuk dalam perangkap tu dua kali kan. Itu dia. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan, termasuk upaya mereka untuk membinasakan kamu. Sekarang sampailah kepada, baru kita faham kenapa Allah cerita perkara ni, sebab nak sampai kepada ayat perang. Perang tu dia ada rahsia dia, kita tak boleh. Sebab perang itu sendiri tipu daya muslihat. Kalau awak dah pecah dah, segala tipu muslihat yang kita buat dalam perang terbongkar, macam mana nak jadi tipu muslihat? Jadi kena faham konsep. Bukan Islam suruh kita perang, gaduh ke apa, tak suka ke orang kafir ke, bukan. Ini adalah ada tempat dia, ada konteks dia.
Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada masa, Ustaz, saya setiap minggu Alhamdulillah dengan page Coach Allen Asia, kita ada kuliah ataupun perbincangan, perkongsian berkenaan dengan doa-doa dari Al-Quran. Kita ada bincang banyak-banyak perkara tersebut. Ada masalah silap tu saya betulkan, dan kalau salah silap tu tuan-tuan tinggalkan. Mana yang elok tuan-tuan ambil. Sebab dia doa daripada Al-Quran. Jadi antara yang kita bicarakan ialah berkenaan bagaimana Allah SWT ajar kepada kita supaya apa, sentiasa antara dia adalah doa yang belum kita bincangkan. Antaranya adalah kita sentiasa berdoa rahmat Allah SWT, dan kita ni sentiasa diuji. Tetapi ada doa dalam Quran ni, misal doa berkenaan dengan sabar. Ada doa tersebut, bahkan beberapa tempat, 2 tempat kat tak silap yang saya paling tahu ialah, satu ialah untuk kisah Jalut dan Talut tu, minta supaya sabar. Dan kedua ialah kat tak silap kisah ketika para ahli sihir hendak disalib oleh Firaun. Mereka minta sabar. Jadi maksudnya bukan kerana keadaan yang aman, damai ni kita tak minta kita sabar. Sebab kalau tidak nanti Allah akan uji. Kerana kesabaran itu datang dengan ujian. Yang kita minta ialah redha dan rahmat Allah SWT. Maksudnya bukan semua ayat Quran tu kita boleh guna macam tu sahaja. Ada konteks dan tempat dia bila kita nak guna. Bukan sengaja tengah tenang-tenang, ya Allah bagi aku sabar. Oh, nanti Allah uji kita, masak kita. Jadi kita minta lah rahmat Allah. Lain kalau dah memang dalam perang, orang di Palestin tak boleh nak buat apa dah. Keluarga mati semua, apa, putus kaki apa semua, ada yang mati, rumah hancur apa semua. Yang itu kita mohon kepada Allah memberi kesabaran. Dia nak konteks. Jadi konteks Allah cerita bukan Allah nak suruh perang, tapi ada konteks dia ketika dia ini berkenaan siasah peperangan. Macam mana kalau peperangan berlaku. Tu kata tadi, berhati-hati, jangan cerita kat orang, takut-takut ada informer dan sebagainya. Sebab tu kata kita lihat polis dalam TV bukan sebenarnya dia cerita. Sebab kata nanti orang jahat tahu dia punya strategi. Tu dia kena faham dia tersebut. Tu Quran memang betul-betul datang dari Allah, dan dia adalah kamil, sempurna untuk orang yang mahu berfikir. Okey, ayat terakhir hari ini. Mudah hujan-hujan ni syok juga ni. Ayat 121. Wa id ghadawta min ahlika. Minta maaf, kita tengok yang jelas sikit. Orang tak pandai dia kena tengok yang jelas yang besar-besar. Wa id ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Wallahu sami'un alim. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan ingatlah ketika engkau, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berangkat pada pagi hari, meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang yang beriman pada pos-pos pertempuran. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Okey, kita lihat lagi tafsir yang betul. Tuan-tuan. Jadi kalau kita lihat latar belakang ayat ni, sebelum kita pergi lebih lanjut, ayat ini adalah jawapan kepada syubhat, persoalan kenapa kadang-kadang umat Islam kalah perang. Jadi Allah nak bagi tahu bahawa kekalahan itu adalah kerana kecuaian umat Islam sendiri. Tadi kan kita ada katakan berhati-hati. Jadi ini kalah ni sebab cuai. Jadi Allah tak nak kita cuai. Sebab cuai ni menyebabkan kita jatuh. Jadi bukan kekalahan itu kerana Allah tak mahu bantu. Allah SWT dia sentiasa akan bantu umat Islam. Tetapi pertama, umat Islam sendiri kena memenuhi syarat-syarat untuk mendapat bantuan daripada Allah. Wa'dallahi haqqa. Janji Allah tu benar. Jadi ini menyadar bahawa bila kita perang kena ikut syarat. Salah satu yang kita kena ikut adalah taat kepada Nabi dan pemimpin, terutama dalam perang. Sungguh kita tak suka kat dia, benci sangat kat dia, tapi dalam perang kita kena taat. Lebih-lebih lagi dalam perang. Dalam perang Uhud, Nabi SAW dia susun kedudukan tentera dengan cara spesifik. Ada yang tugas untuk jaga kedudukan yang strategik. Antara Nabi letakkan pasukan mana kat mana atas bukit dapat mengawal medan peperangan. So Nabi ni dia ahli strategi. Dia pemimpin negara, dia panglima perang. Jadi namun begitu malangnya nanti kita dapat tahu. Saya masa kecil-kecil selalu fikir, alah kalau benda ni tak berlaku. Tapi ini la khaufun alaihim wala hum yahzanun, kan? Kita tak ada sedih benda yang dah berlaku. Tapi kita belajar dari apa yang berlaku. Dan benda yang berlaku ini hanya berlaku sekali saja, lepas tu tak berulang dah.
They learn their lesson. Dia learn their lesson. Dalam perang Hunain tu dia dah rasa longgar sikit, ada kucak kacir sikit, tapi still they learn their lesson. Tu beza kita dan para sahabat. Mereka bukan tak buat salah, tapi mereka cepat berubah. So kalau kita buat salah, apa kita nak buat, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah? Cepat-cepat kembali. Jadi ada yang tak taat, apa seperti mana kedudukan telah diletak oleh Nabi Muhammad. Nabi SAW kata, sudah pesan pada pasukan pemanah yang di atas bukit, jangan tinggalkan tempat walaupun apa terjadi. Nanti kita baca ada hadis spesifik tentang ini. Dalam riwayat tersebut, walaupun burung mematuk wayat orang Islam. Dan nanti kita akan lihat jadi hadis dia. Ini saya ambil daripada tulisan orang. Namun apabila pihak musuh lari bertepiaran, mereka telah turun untuk menolong kumpul harta yang ditinggalkan. Itulah kesilapan mereka yang sangat besar. Mereka langgar persaingan Nabi kerana mereka sangka mereka dah menang. Antara ujar mereka, Nabi SAW melarang turun kalau mereka kalah. Tapi sebab mereka dah menang, jadi tak salah kalau mereka turun. Ini mesti satu salah faham. Tapi Allah dah faham, maafkan mereka. Seperti mana yang disebut dalam Quran. Jadi kita kena hati-hati. Kita tak hina para sahabat orang radhiyallahu anhum wa radhian, tapi kita belajar daripada kesilapan mereka seperti mana mereka sendiri belajar daripada kesilapan diri mereka. So Allah kata dalam ayat kita nak bincang, ayat last ni, wa iz ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qitali wallahu sami'un alim. Dan ingatlah wahai Muhammad ketika engkau keluar pada pagi hari rumah ahlimu di Madinah dengan tujuan menempatkan orang-orang yang beriman pada tempat masing-masing untuk berperang di medan perang Uhud. Dan ingatlah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa idh ghadawta min ahlik, ketika baginda keluar dari rumah baginda pada pagi hari dengan nak mengatur tentera Islam bagi meletakkan tempat-tempat yang sesuai. Dan wallahu sami'un alim, dan Allah Maha dengar lagi Maha mengetahui. Allah dengar apa yang mereka sedang katakan, Allah tahu apa yang terjadi. Semua yang terjadi adalah dalam pengetahuan dan perancangan Allah, tidak yang terlepas dari pengetahuan Allah. Allah tahu apa yang berlaku. Allah tahu bahawa nanti mereka akan menang dan mereka akan kalah. Semua itu termasuk dalam qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kamu jangan sedih sangat apa yang telah berlaku. Allah tahu, dan Allah tahu ada orang yang memang dari awal lagi nak menggagalkan peperangan ini. Jadi ayat-ayat yang lalu berbicara tentang sikap dan kepelakuan orang-orang kafir hadapi kaum muslim, tetapi yang diuraikan itu lebih banyak bersifat sikap batin, ucapan-ucapan, atau dengan kata lebih banyak bersifat perang urat saraf yang bertujuan melemahkan umat Islam. Nah, kata penulis tafsir Misbah ni, sesudah uraian itu maka dalam kelompok ini dikemukakan hal-hal yang berkaitan dengan perang fizik yang mereka alami. Al-Biqai rahimahullah ta'ala, dia lihat bahawa uraian ayat yang lalu memerlukan bukti konkret di dunia nyata. Kalau dalam ayat lalu dinyatakan bahawa seandainya mereka bersabar dan bertakwa, mereka tidak akan mendapat mudarat, dan sebaliknya pun demikian, maka dalam ayat ini kepada kaum muslimin disajikan bukti konkret tentang kebenaran janji itu. Itu dia. Jadi untuk maksud yang dikemukakan oleh Al-Biqai ini, atau untuk maksud menjelaskan perang fizikal, ayat ini dimulai dengan meminta kaum muslimin untuk mengingat dan merenungkan saat-saat di mana mereka menghadapi musuh Islam, bermula pada kafilah Abdullah ibn Jahsi. Boleh baca surah Al-Baqarah ayat 217. Selanjutnya pada perang Badar, di mana kaum muslimin mendapat kemenangan gemilang kerana mereka sabar dan takwa. Itu kunci kemenangan, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat. Dalam apa pun kita buat, kita nak buat thesis, PhD, master ke, kena ada sabar dan takwa, sebab dia bukan benda yang mudah. Jadi sebaliknya pada perang Uhud, di mana mereka kurang bersabar sehingga menyebab gugurnya 7 pahlawan Islam. Itu dia. Jadi ayat di atas memerintahkan untuk merenungkan peristiwa itu. Yang ni, ketika engkau dan wahai Nabi Muhammad SAW, menurut pendapat penulis tafsir ni, berangkat pada pagi hari Jumaat pada bulan Syawal tahun ketiga Hijrah atau 625 Masihi, dikatakan daripada rumah keluargamu, yakni isterimu Aisyah radhiyallahu anha, yang berlokasi di sebelah Masjid Madinah, menuju ke masjid untuk memusyarah bersama kaum muslimin bagaimana menghadapi serangan orang-orang musyrik daripada penduduk Mekah. Dan selanjutnya ketika sepakat telah tercapai, engkau menempatkan pada hari Sabtu para mukmin di beberapa tempat yang mantap untuk berperang.
Selanjutnya kata penulis tafsir ni, kerana penempatan dan proses keberangkatan dan penempatan itu ada banyak pembicaraan dan idea. Maka ayat ini mengingatkan bahawa Allah dengar perbicaraan itu, lagi maha mengetahui latar belakang isi hati semua orang, termasuk isi hati Nabi dan orang-orang tua yang mengusulkan agar kaum muslimin tak keluar hadapi musuh tapi menantinya di kota, dan mengetahui juga semangat juang kaum muda yang mendesak agar keluar menghadapi musuh, serta mengetahui pula ucapan dan motivasi para pemanah yang meninggalkan posisi mereka ketika perang masih berkecamuk kerana terdorong untuk mengambil rampasan perang. Ayat ini menjelaskan apa yang dilakukan Nabi SAW sebelum berkecamuknya peperangan, iaitu Nabi dah buat sebaik boleh, iaitu apa? Susun strategi, susun barisan, tempat pasukan di tempat-tempat tentu, memberi komando, antara lain tidak menyerang sebelum mendapat perintah. Jadi Nabi SAW tak salah langsung kerana kekalahan ini. Nabi dah ikhtiar secara manusianya. Tetapi Allah SWT juga lah yang menentukan segala-galanya. Kita mampu berikhtiar, semua dah elok, dah okey, tapi Allah SWT boleh saja menggagalkan usaha kita itu. Sebab itu ada hikmah yang boleh kita belajar. Kita dah vaksin dah apa semua, Alhamdulillah. Saya tinggal satu lagi, insyaAllah minggu depan. Kita tak tahu, boleh juga mati juga. Tapi jangan kata sebab itu kita boleh ikhtiar. Sebab pemimpin tu kalau dia nak suruh kita perang pun boleh. Ini tak suruh kita perang, boleh suruh kita cucuk vaksin je. Kita cucuk lah. Tak kisahlah. Apa lagi yang kita boleh buat. Dia minta kita buat benda kecil je, kita buat lah. Yang kita pun kalau kita kata yang lain tak boleh mudaratkan kita kata vaksin pun tak boleh mudaratkan kita. Kalau ada mudarat pun kita kata tak boleh, melainkan dengan izin Allah. Itu keimanan kita. So kita ikut dia perintah yang kita rasakan okey ni. Sebab kita tanya ahli zikr lah, bila kita tak tahu kan. Jadi ini bukan benda baru, kita pun tak tahu. Kita just ikut saja perintah yang kita rasakan elok. Jadi seperti terbaca di atas, balik kepada perbincangan kita, ayat ini saya langsung berdialog dengan Nabi SAW, bukan dengan umatnya. Ini menurut pendapat pandangan penulis tafsir ni. Perhatikan firman-Nya, ingatlah ketika engkau berangkat pada pagi hari dari rumah keluargamu, bertujuan mendorong kaum muslimin lebih mengarahkan perhatian dan meningkatkan pengawasan diri terhadap tuntutan-tuntutan Nabi SAW. Di samping itu, pemilihan bentuk uraian yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW sendiri juga merupakan kecaman halus kepada kaum muslimin yang dalam peperangan itu melanggar perintah Rasul. Bahkan mereka sedemikian kucar kacir sampai korban berjatuhan. Di sisi lain, ayat ini memilih uraian tentang perang-perang Uhud kerana menjelang dalam dan sesudah perangan tersebut terlihat dengan jelas dalam dunia nyata sikap musuh-musuh Islam, yang oleh ayat 120 dinyatakan bahawa mereka baru bergembira jika kaum muslimin ditimpa musibah yang besar. Sebagaimana dalam perang Uhud itu juga terlihat sikap pemimpin kaum munafikin, yakni Abdullah ibn Ubay, yang tadinya bergabung dengan kaum muslimin, tapi setelah tiba di medan perang, awal-awal lagi dia berpatah balik, membawa tidak kurang daripada sepertiga askar dia, orang dia. Jadi dengan demikian, semakin terbukti peringatan ayat yang lalu untuk tidak membocorkan rahsia dan mengambil teman akrab mereka yang memusuhi Islam. Itu latar belakangnya kalau kita sabar nak tengok satu persatu. Bukan Islam galak peperangan, bukan Islam galakkan permusuhan, tapi ada je orang yang masih nak hidup dalam permusuhan. So kita kena hati-hati. Wallahu a'lam. Jadi boleh kita buat kesimpulan pada hari ini, pada petang ini, di mana kita katakan Islam ini adalah agama yang syumul. Quran ini dia asas-asasnya telah lengkap. Tak cerita semua, tapi asas-asas dia dah lengkap. Allah ajar kita bagaimana nak jadi orang beriman, bagaimana nak jadi pendakwah, suruh orang buat benda baik, tapi dalam masa sama Allah ajar kita juga untuk jadi orang yang sentiasa berhati-hati, orang yang kuat, orang yang mindanya cerdas, fizikalnya kuat, dan orang yang ada strategi dalam kehidupan dia, bukan sembrono sahaja. Kita kata kenapa orang Islam tak menang-menang? Mungkin sebab strategi kita tak betul, mungkin sebab kita antara kita dan umat Islam pun masih tak berkawan dengan baik, tak ada persaudararan. Kita tak boleh ada perbezaan, kita tak boleh bincang baik-baik semuanya. Maka kita kena kaji semulalah, postmortem semula, brainstorming semula, muhasabah diri semula, lihat balik pada strateginya. Tak boleh harap sekadang kata aku harap Tuhan je. Tak, kena ada strateginya. COVID kena ikut SOP dan sebagainya, cucuk vaksin dan sebagainya. Itu ikhtiar kita. Selebihnya kita serahkan kepada Allah.
Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah kita bertawakal, serah wakilkan kepada Allah SWT, dan apa tu, tidak ada daya sebanyak daya kita, melainkan daya Allah SWT. Kita usaha, kita ikhtiar, kita tawakal, kita doa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan ayat ini mengajar kita supaya menjadi orang yang sentiasa berhati-hati dalam kehidupan kita pun. Jangan kita terdaya dengan harta, dengan kesegakan orang ini dan orang itu, kehebatan dia. Kita tengok cerita artis di berlakon begini hebat, kita tak tahu hidup mereka macam mana pun, kita nak jadikan idola tu. Sebab tu Allah tak ajar kita mengidolakan orang, Allah ajar kita ikut benda yang baik. Khuswatun hasanah. Para nabi ini adalah pada mereka khuswatun hasanah. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup dulu setakat ini perbincangan kita, hampir lebih kurang sejam gitu. InsyaAllah, kalau tidak ada aral melintang, ada umur yang panjang, mudah-mudahan kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya, sama ada pagi atau petang, hanya Allah SWT yang tentukan. InsyaAllah kita akan kembali bersiaran setiap minggu, insyaAllah. Dan pada bulan 12, jangan lupa insyaAllah kita cuba bersiaran setiap hari dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga bulan 10 nanti, hujung bulan tu ada khusus tafsir surah Yasin lah. Ada sedikit, satu hari ada sedikit iuran kita kenakan, tapi orang kata supaya bagi semangat lah kepada diri kita, iuran kita kata komitmen, bagi semangat kepada saya lah untuk menyampaikan lagi. Okey, insyaAllah. Terima kasih tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Tentu saja ada salah dan silap. Ceramah saya ada salah silap, saya cuba betulkan mana saya mampu. Kalau tuan-tuan boleh tegur, tuan-tuan tegur saja. InsyaAllah saya akan cuba ubah lagi menjadi lebih baik. Mudah-mudahan daripada konten dia, maklumat dia yang benar, yang sejajar dengan Quran, yang betul dengan ada rujukan ulamanya, kita ambil. Mana yang tersalah tinggalkan. Minta Allah SWT ampunkan dosa saya, kesalahan saya. InsyaAllah kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf ada perkara yang mengguruskan hati. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi mendengar. Kalau boleh tolong sharekan, tolong sebarkan. Tuan-tuan boleh lihat juga di YouTube, nanti saya ada upload dalam channel Al-Biqai Training Center. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam pertemuan berikutnya. Tutup dulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.